belum cukup lagi Haji. Oh ya. Belum cukup. Itu Najib mengeluh. Ada lagi pemimpin-pemimpin UMNO pun melemparkan pandangan berbelah bagi. Saya setuju, tertarik dengan soalan yang dimuat naik. Lebih kurang soalan saya juga daripada Kamaruzzaman Azman. Assalamualaikum Tuan Haji. Hari ini saja ada beberapa orang dalam UMNO yang mengatakan Najib tidak dapat perbicaraan yang adil. Sedangkan yang bercakap itu terdiri dari mereka-mereka yang berkedudukan tinggi dalam UMNO. Tidakkah ini lebih dikatakan menghasut? Okey Haji, saya nak direspon pada soalan ini. Saya percaya soalan saudara Kamaruzzaman Azman ni merujuk kepada kenyataan-kenyataan daripada Ashraf Dasuki, kenyataan daripada Zahid Hamidi dan 2-3 pemimpin lain kan. Itulah dia kan. Saya nak rakyat fikirlah. Kalau awak nak dengar komen-komen berkaitan dengan perundangan dan kehakiman daripada ahli-ahli politikus, maka kita tak boleh buat apa. Adakah mereka tahu sebenarnya rentetan peristiwa yang telah kita huraikan tadi? Adakah Zahid Hamidi, Ashraf Wajdi tahu bahawa tarikh perbicaraan rayuan Mahkamah Persekutuan telah ditetapkan seawal 29 April 13.5 lalu? Adakah mereka tahu bahawa apabila permohonan Jonathan Laidlaw ditolak pada 7 Julai adalah masih 1 bulan dan 8 hari sebelum rayuan, tapi Najib tak buat apa-apa? Kenapa mereka tak tanya Najib? Najib, kenapa hang tak pergi cari peguam lain awal-awal? Kenapa mereka tak tanya Najib? Kenapa kan Najib tak berhentikan Syafiq awal-awal cuma pada 26 Julai? Cuba mereka kaji sendiri. Mereka ni, dan sesiapa sahaja, bukan saja pemimpin UMNO, orang di luar mana sekalipun, saya mensarankan jangan ikut emosi, jangan ikut kegairahan sendiri ataupun ketaksuban anda. Undang-undang dan keadilan tidak tertakluk kepada kegairahan dan emosi. Macam saya cakap tadi, berapa kali permohonan penangguhan dibuat di hadapan mahkamah, pun mahkamah masih dengar, pun mahkamah tangguh sebentar, pun mahkamah turun ke kamar mereka, bersidang, berbincang, dan kemudian baru bagi keputusan. Itu keadilan. Tapi awak yang beri komen ini berlaku tidak adil kepada sistem keadilan. Awak tak tahu langsung asal-usul ceritanya. Yang awak tahu pemimpin awak tak nak peguam dapat hujah, awak kata mahkamah tak bagi dia keadilan. Peguam Najib Razak yang memilih untuk tidak berhujah sebab dia kata dia tak bersedia. Macam mana dia nak bersedia? Najib Razak melantik dia 20 hari sebelum perbicaraan. Macam mana dia nak bersedia? Salah siapa? Salah Najib Razak. So, ya, kenyataan-kenyataan seperti itu sebenar-benarnya adalah kenyataan yang berbaur menghasut. Ia juga bersempadankan kepada menghina mahkamah. Tapi sama ada tindakan perlu diambil atau tidak, saya percaya sebagai seorang pengamal undang-undang, yang lebih penting sekarang ni adalah penyelesaian kes Najib Razak, iaitu sama ada Najib Razak bebas dengan meyakinkan mahkamah di rayuan habis nanti, ataupun Najib Razak gagal dalam rayuan dan terpaksa masuk menjalani hukuman di penjara. Itu lebih penting daripada isu-isu sampingan. Isu-isu sampingan ni boleh tunggu, sebab rakyat sudah menunggu 4 tahun 1 bulan dan berapa hari dah? 14 lagi. Tepat sekali. Sejak dituduh pada 4 Julai. So biar benda ni selesai sampai muktamad, perkara-perkara lain, pihak-pihak yang berminat bolehlah membuat permohonan-permohonan perlu melalui pihak-pihak yang perlu untuk mengambil tindakan. Tapi sebagai penyudah soalan ini, saya setuju apa yang dinyatakan oleh saudara Kamaruzzaman tadi. Kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan dan yang berbau menghina mahkamah ni bukan saja berleluasa sekarang ini, tapi adalah satu perkara yang biasanya akan keluar daripada ahli-ahli politikus yang tidak memahami dan tidak mau faham sistem keadilan, dan yang lebih penting mereka yang bacul. Mereka yang bacul. Kalau hendak, minta mereka datang, tetapkan masa untuk berdebat dengan mana-mana pengamal undang-undang. Adakah ketidakzaliman atau kezaliman dilakukan dalam kes ini? Jom debat. Jom debat. Itu saya suka ayat tu. Saya tak berhasrat
tetap minat orang yang tak faham macam mana nak masak nasi. Dia nak kata nasi itu sudah menjadi bubur. Tolonglah belajar masak nasi dulu. Awak tak ada hak nak cakap pasal nasi selagi awak tak belajar, tak tahu selok-belok, tak tahu prinsip-prinsip. Dan awak jangan ingat sebagai ahli politik awak boleh mengatasi undang-undang. Sebab pada setiap masa undang-undang mengatasi ahli politik. Itu adalah apa yang rakyat akan dididik dan perlu dididik, supaya orang-orang politik duduk diam-diam di kerusi empuk mereka yang patut sudah tidak empuk lagi. Okey Haji, saya nak Haji kita dah pergi balik dah baca soalan kan, sebelum kita pergi ke soalan yang saya dah sediakan. Baik. Apa nama, mana ada tadi, ini saya nak ambil walaupun dia agak lari sikit, dia lebih ke depan bukan lari, daripada Amri Ismail. Kata Tuan Hanif, jika Datuk Seri Najib dapati bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara, berapa hari tahun untuk membuat permohonan pengampunan diraja? Sebelum kita jawab soalan saudara Amri Ismail ni nanti, saya rasa kita perlu sudahkan selepas daripada ini akan isu apa yang telah berlaku sepenuhnya pada hari ini, okay, dan apa yang akan berlaku esok sebagainya. So apa yang berlaku selepas mahkamah telah menolak permohonan Hisham T. Potik untuk menarik diri sebagai peguam cara, sebagai peguam bela Najib untuk rayuan, mahkamah telah kemudiannya meminta Hisham T. Potik untuk meneruskan dengan rayuan. So selari dengan pegangan Hisham T. Potik bahawa beliau tak bersedia, dia berdiri dan memaklumkan dia tidak boleh buat hujahan. So mahkamah tanya dia, so kalau awak tak buat hujahan lisan, adakah awak berpandukan kepada hujahan bertulis di mahkamah rayuan? Dia kata ya. Ini perkara ni penting. Maksud dia, nampak tak mahkamah masih menerima pakai hujahan-hujahan dan rekod-rekod yang sudah ada, tak akan menilainya nanti sebelum membuat keputusan. Mahkamah bukan akan menutup minda, tak dengar langsung Najib dan terus buat keputusan. Tidak. Itu pun Najib kena faham, itu pun Zaid Amidi dan Ashraf Wajdi dan lain-lain kena faham. Sebab itu mahkamah tanya T. Potik, awak akan bergantung harap kepada hujahan bertulis? Dia kata ya. So bila dia kata ya, maka apa yang berlaku lepas itu adalah pada jam lebih kurang 12.30 ke atas, mahkamah telah memanggil, sebab Hisham T. Potik tak nak berhujah lisan, dia telah memanggil V. Sidambaram untuk membalas pendakwa raya. So pendakwa raya pun ada hujahan bertulis dia, tapi dia menambah secara lisan. So pada hari ini V. Sidambaram telah melalui hujahan balas lisan dia setakat mana yang dia boleh, dan akan sambung balik esok. Tetapi yang menariknya, pada tengah hari semalam, tadi selepas makan tengah hari, sebelum V. Sidambaram sambung dengan hujah dia, Hisham T. Potik telah berdiri jam lebih kurang 2.39 petang menurut laporan Malaysia Kini. Dan dia mengatakan, Ya Arif, pagi tadi apabila Ya Arif tanya adakah kami bergantung harap kepada hujahan di mahkamah rayuan, saya telah menjawab ya. Sekarang saya nak maklumkan bahawa saya akan memfailkan hujahan bertulis lanjut. Nampak tak? Peguam dia sekarang dah bagi tahu dia akan failkan hujahan bertulis lanjut. Memang boleh, sebab selepas V. Sidambaram dah buat balasan dia dari segi konsep pendengaran rayuan. Kalau rayuan tu rayuan saya cakap dulu, lepas itu Fadli jawab. Habis Fadli jawab, macam V. Sidambaram jawab, saya ada hak untuk balas apa yang awak panggil. So tadi pagi mahkamah tanya dia start, dia kata saya tak mau hujah lisan. Mahkamah tanya, jadi ikut hujahan bertulis? Dia kata ya. So dia dah ada tu. Nanti mahkamah baca lah. Mahkamah dah baca pun, dia kan baca balik. So okey, Sidambaram awak pula balas. So Sidambaram balas, belum habis, esok sambung. Tapi petang tadi Hisham T. Potik dah maklumkan dia akan failkan hujahan bertulis. So pertama sekali pada hari esok, dan sekiranya selesai Sidambaram dengan hujahan balas esok, maka mahkamah akan memutuskan kenyataan Hisham T. Potik yang dia minta nafal hujahan bertulis. Adakah mahkamah akan bagi ataupun mahkamah tidak akan bagi? Itu akan diputuskan esok. Saya percaya dari sudut perundangan dan kehakimannya tidak ada masalah untuk mahkamah mengatakan ya, nak file sebagai hujahan balasan, tetapi besar kemungkinan akan diletakkan syarat.
diletakkan syarat. Kenapa? Sebab rayuan ni sampai 26. Katalah esok sidang malam habis. Dan Hisham Tiputik memperingati mahkamah bahawa saya telah maklumkan semalam saya nak filekan hujahan balas bertulis. So mahkamah kata baik, hak awak untuk balas last awak filekan, tapi dengan syarat filekanlah pada atau sebelum hari Isnin ke, hari Selasa ke, minggu depan, jam 3 petang ke, 5 petang ke. Sebab kena ada kemuktamadan. Dia tidak boleh membiarkan Najib Razak dan peguam dia minta 87 hari lagi nak filekan pengujahan bertulis. Mesti dalam tempoh yang ada. Ya? Jadi dia mesti letak syarat kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi, maka dia akan bergantung harap kepada hujahan bertulis. So whichever way, hujahan bertulis ada. Seperti mana yang saya telah rumuskan dalam program TMI. Mahkamah akan guna pakai hujahan bertulis, mahkamah akan guna pakai alasan rayuan di dalam petition rayuan. So di sini dalam menjawab soalan tajuk kita, apa lagi yang boleh jadi, memang macam-macam boleh jadi. Tapi tak adalah pelik sangat, ya. Cuma arahan-arahan tertentu. Mungkin Hisham Tiputik akan diberikan peluang memfilekan hujahan balas bertulis, tetapi dalam tempoh sebelum tamat tarikh rayuan 26 Ogos. Yang pertama. Kedua, mungkin tidak pun, sebab dia sudah bagi tahu awal-awal dia bergantung harap kepada hujahan bertulis mahkamah rayuan. Walau apa sekalipun, ini untuk memuktamadkan apa yang boleh jadi. Saya percaya daripada perkembangan kes ini sejak hari Isnin sampai sekarang, saya percaya rayuan akan selesai lebih awal daripada 26 Ogos. Lebih awal? Ya, lebih awal daripada 26 Ogos. Dan ada kemungkinan juga disebabkan Mahkamah Persekutuan tidak berkewajipan untuk memberi alasan lengkap penghakiman secara bertulis pada masa memberi keputusan. Dia tak wajib. Lain macam Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, kenapa mereka tangguhkan untuk memberi keputusan 3 bulan dan 5 bulan? Sebab keputusan mereka akan dirayu. Dan apabila ada rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan berkewajipan menyediakan alasan penghakiman. Jadi walaupun contohnya mungkin mereka telah bersedia memberi keputusan selepas hujahan, tapi kalau dia bagi hari itu pun, dia masih kena tulis alasan penghakiman. So ditangguhkan dulu, dia bagi habis alasan penghakiman. Macam Nazlan 809 muka surat. Takkan nak bagi keputusan lepas itu nak tunggu 809 hari, satu hari satu muka surat, kan? So ditangguhkan keputusan. Macam Mahkamah Rayuan, habis rayuan, bicara rayuan 15 hari, ditangguhkan sampai 8 Disember. Dalam 5 bulan lebih itu, dia siapkan alasan penghakiman. Dia boleh bagi keputusan pada bulan Jun, tak payah tangguh sampai 8 Disember pun. Tapi kalau dia buat macam tu, dia masih terbeban. Keputusan dah bagi, alasan dia kena buat kerja lagi, kan? So dia bagi habis kerja dia, dia umumkan sekali. Tapi Mahkamah Persekutuan lain. Sebab Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah rayuan yang terakhir. Tidak ada rayuan selepas Mahkamah Persekutuan. So dia tidak perlu pun menyediakan alasan penghakiman untuk sesiapa. Okey. Okey. Dan dia sebenarnya melainkan kes tu kes yang rumit, kes yang janggal, ada prinsip undang-undang pelik. Baru sebagai Mahkamah Persekutuan dia wajib buat suatu penghakiman untuk mahkamah-mahkamah nanti ikut masa depan. Okay. So pokoknya dia tak berkewajipan menyediakan alasan penghakiman bertulis yang lengkap. Tetapi adat dan suatu perkara sihat yang sering kali dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan sekarang ini di bawah teraju Yang Ma'arif Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, adalah mereka akan memberi apa yang dipanggil broad grounds of judgment, iaitu alasan penghakiman ringkas. Tapi alasan penghakiman ringkas mereka pun tengoklah 47 perengan, 10 perengan, bukannya ringkas. Mereka masih duduk, masih tulis. So saya percaya, apa yang saya nak nyatakan di sini, saya percaya rayuan boleh diselesaikan pada tarikh 26 Ogos atau sebelum 26 Ogos. Dan ada kemungkinan sebelum ini, semasa program-program lain, sebelum rayuan, saya nyatakan saya tidak terkejut bahawa keputusan kes rayuan ini
akan keluar seawalnya Oktober, selewatnya Disember. Tapi sekarang ini, mengikut apa yang telah berlaku, perkembangan terkini, saya tidak terkejut sekiranya keputusan rayuan terakhir SRC dibuat sebelum hari kemerdekaan. Saya tidak terkejut. Maksudnya 26 habis, 27 Sabtu, 28 Ahad. Mahkamah mungkin boleh beri keputusan pada hari Isnin 30 hari bulan atau hari Selasa 31 hari bulan. Saya tak terkejut sebab mereka tidak perlu sediakan alasan penghakiman lengkap. Mereka sudah baca, mereka sudah teliti dan mereka boleh memberi pendapat keputusan asas dengan alasan ringkas untuk 3 pertuduhan CBT, pecah jenayah, elemennya ABC kami dapati tidak ada untuk sebab-sebab ni, tidak ada disangkal oleh pihak perayu untuk sebab-sebab ni. Untuk salah guna kuasa, rasuah, amal rasuah, Seksyen 23, kami juga percaya melalui keterangan ni dan alasan penghakiman ni tidak ada kekhilafan dalam keputusan. Begitu juga yang amlah. So itu alasan ringkas. Kalau dia dapati rayuan ditolak, kalau dapati rayuan dibenarkan, maka mereka boleh mengatakan bahawa menurut 3 pertuduhan CBT, kami dapati Najib Razak berjaya tampilkan suatu isu sebab Najib tidak perlu buktikan dia tidak bersalah. Itu kena faham. Najib seperti mana di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan kini di Mahkamah Persekutuan tidak perlu buktikan dia bersalah. Dia cuma perlu tampilkan satu keraguan kepada mana-mana elemen dalam ketujuh pertuduhan. Dia tidak mempunyai beban seperti mana sidang Baram dan pasukan pendakwa raya perlu membuktikan Najib bersalah. Najib tidak perlu buktikan dia tidak bersalah. Dia perlu tunjukkan bahawa bukti mereka tidak cukup untuk mendapati dia bersalah. Itu saja kerja. Itu saja kerja. Mudah saja dia. Sepatutnya bunyi dia mudah, tapi tertakluk kepada keterangan yang ada. So biarlah dia usaha dengan tempoh masa yang ada melalui hujah bertulis dan apa saja yang mungkin dibenarkan difailkan oleh Hisham T. Putih, biar difailkan. Kalau dia berjaya menampilkan keraguan, maka keputusan itu pun saya tak heran, saya tak terkejut kalau boleh diberi sebelum hari merdeka. Sebab apa? Alasan penghakiman lengkap boleh diberi kemudian. Nampak tak? So menyudahkan setakat pada hari ini, apa lagi boleh jadi kita dah bincang. Dan bagi saya yang paling penting adalah daripada perkembangan 3-4 hari ini, saya tidak akan terkejut sekarang ini keputusan one way or another, sama dia menyebelahi Najib ataupun tidak menyebelahi Najib, boleh keluar, boleh diputuskan sebelum hari merdeka ini. Okey, sebelum merdeka aja boleh. Kalau tak, itu salah pihak mahkamah lah. Tapi saya tidak akan terkejut. Itu saja. Puas kita mendengar. Tapi yang saya syok tu bila Haji sebut tu mudah ya kerja Najib. Beban kerja teruk tu pada pendakwa raya untuk buktikan Najib ni hanya perlu menimbulkan keraguan. Satu. Begitu mudah macam mana dia menyamun berpuluh. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh untuk orang mula faham. Apa nama ni? Kes bunuh. Kes bunuh. Mayat ada. Encik A mati. Last orang yang jumpa adalah Hanif Katri. Kan? Lepas itu ada kesan tikaman. Lepas itu kesan darah pada pisau adalah kesan darah mangsa. Ada pula cap jari pada pisau, sebagainya, pak pupak dan sebagainya. Ya. Tetapi ditampilkan satu keraguan, iaitu pada hari kejadian pasport saya menunjukkan saya berada di Madagaskar. Saya tak berada di mana-mana tempat kematian itu berlaku. Contohnya di Pulau Pinang. Bukti melalui pasport. Jadi macam mana adanya cap jari saya? Saya tak perlu buktikan. Macam mana boleh ada darah dekat pisau? Itu bukan masalah saya. Itu kerja beban pada okey. Memang para pendakwa raya akan mungkin menghujahkan ada cap jari Hanif di situ. Ya, tapi macam mana boleh ada cap jari pada hari itu? Mungkin cap jari hari lain ada kat situ sebab hari itu saya di Madagaskar. Tak ada pasport. Ini pasport Malaysia ni. Cap Malaysia ni. Kalau tak percaya,
pergi tanyalah Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, so dia check immigration. Itu maksudnya timbulkan keraguan. Nampak tak? Saya harap orang faham.